Hello guys, selamat datang ke Direct Media. Okey, baru saja hari itu Samsung melancarkan Samsung Galaxy S21 series dan saya tahu ramai yang menantikan smartphone ni termasuk saya. Okey, dengan saya sekarang ni ada Samsung Galaxy S21 5G, S21 Plus 5G dan juga S21 Ultra 5G. Saya sebenarnya excited nak buat benda ni, tapi sebelum korang tengok review saya, better korang tengok dulu ulasan daripada Z di Instagram Direct. A few moments later. Dah tengok? Okay, so now let's roll it. As you guys know, Samsung dah join the club dengan brand-brand yang tak bagi charger ni. Betul ke? Macam tak percaya je kan? Sebab Samsung sebelum ni pernah perli brand yang tak bagi charger ni. So, let's check it out. Betul ke tidak? Okay, yang mana saya nak buka Actually, semua sama je, but saya akan pilih S21 Plus. Kotak dia memang nipis than the usual packaging as you guys can see. Alright, buka je kotak ni korang akan nampak Samsung Galaxy S21 Plus. Tak apa, phone ni kita akan tengok sekejap lagi. Ok, kat dalam ni ada satu box. Ada dia punya SIM pin ejector. Kemudian kat dalam ni ada USB Type-C cable. Dan quick start guide manual dan juga documentation lah. Jadi memang betul tak ada adapter dalam ni, itu saja yang korang akan dapat. So this is the most minimal unboxing, tak ada extra casing ke apa, senang. Now kita nak tengok ketiga-tiga phone cantik ke tidak. Wow, seriously guys, in reality design dia memang nice gila. Korang tengok, jauh beza dengan dalam leak. Ni saya ada 3 color. Untuk S21 kita ada Phantom White. Dan S21 Plus kita ada Phantom Violet. Dan S21 Ultra kita ada Phantom Silver. Agak-agaknya mana satu yang korang rasa paling cantik? Susah nak pilih ni. Ni belum masuk lagi yang Phantom Black, yang saya rasa ramai yang orang nak beli sebab warna dia yang mysterious, gothic, ala-ala Batman The Dark Knight macam tu lah. Material dia pun sedap guys, matte finish. Bila pegang satu tangan tu pun memang selesa lah. Even kalau korang guna S21 Ultra ni pun just nice lah bila pegang. Tak sure sebab material dia je ke atau apa. Saya tahu, maybe satu lagi sebab saiz dia ni tak terlalu berat. Honestly, saya memang rasa impress gila dengan design dia ni. Dan saya rasa ini antara smartphone yang paling lawa lah yang saya pernah tengok setakat saya jadi reviewer ni. Nampak macam overclaim kan, tapi itulah perasaan saya sekarang. Lagi satu kan you guys tengok, kamera dia ni, normally telefon lain dia akan menggunakan texture atau material lain pada bahagian kamera ni. Tapi Samsung just different material je. Bahagian kamera yang dia panggil counter cut, betul counter cut? Counter cut ni menggunakan metal dan tekstur dia still sama, matte. Ini membuatkan ianya rasa lebih premium. If nak cari benda nak komplain, saya rasa kamera bump dia yang terkeluar ni kot. But I guess benda ni berlaku dekat semua flagship smartphone, especially bila phone tu ada 108 megapiksel. Yes guys, untuk S21 Ultra Samsung masih lagi maintain 108 megapiksel sama macam S20 Ultra dulu. Cuma kali ni Samsung cakap dia dah improvise the sensor daripada HM1 kepada HM3 sensor. So apa beza dia? If ikut Samsung, S21 Ultra ni dia ada 64 kali color lebih rich dan juga 3 kali ganda dynamic range. Even though untuk guna sepenuhnya keupayaan kamera dia ni kenalah guna Pro Mode dan capture in 12-bit RAW. Meleleh. Oh ya, lagi satu, Samsung ada letak laser autofocus untuk speed up dia punya focusing speed. So tak adalah masalah macam S20 Ultra dulu. Apa pun, jom kita tengok dulu sampel gambar ni. Nice tak? By the way, I boleh declare yang Samsung Galaxy S21 Ultra ni dia punya kamera boleh fokus dengan lebih cepat on the subject. Basically, dia akan separate the object dengan background automatically.
Ini semua kerana AI algorithm yang digunakan. Jadi gambar-gambar yang dihasilkan tu seperti yang dijangka lah. If you guys tengok gambar dia sharp dan vibrant, bokeh efek dia tu pun nampak cantik dan natural. Selain daripada main lens yang dah improve kan, Samsung juga dah improve dia punya zooming capability pada S21 Ultra ni. Dekat S21 Ultra ni ada dua zoom lens, ada 10 megapiksel telephoto lens dengan 3 kali optical zoom dengan 30 kali space zoom, dan satu lagi ada 10 megapiksel periscope lens dengan 10 kali optical zoom dan juga 100 kali space zoom. So apa benefitnya ada dua zoom lens ni? If you guys remember, dulu memang banyak kontroversi pasal S20 Ultra punya space zoom feature ni. Mostly because after 10 kali zoom, dia punya gambar tu tak sharp. So bila ada dua zoom lens ni, every time korang shoot tu, dia akan automatically switch between two camera, depends on korang punya shooting range lah. Contohnya kalau subjek yang korang nak tangkap tu jauh gila, kamera yang akan digunakan ialah periscope lens. Tapi kalau dekat-dekat je, telephoto lens will be used. This is to make the gambar crispy dan cantik lah. Lagi satu pasal space zoom. Macam korang tahu, kalau zoom 100 kali memang shaky habis lah, susah nak fokus. Tapi dekat S21 Ultra ni ada lock focus yang dipanggil intelligent zoom lock. So AI dia akan detect objek apa yang korang cuba nak snap tu dan dia akan lock objek tersebut. Tapi betul-betul menjadi ataupun gimmick saja? Jom kita tengok dulu sampel gambar ni. Okey, sekarang jom tengok dia punya 40 megapiksel selfie camera. Seriously, selfie pun dah sampai 40 megapiksel. Ini bukan setakat untuk Instagram je. Nak print letak dekat billboard tepi highway tu pun dah okey dah. Tapi besar-besar megapiksel ni satu je hal dia. Nice ke tidak? Okey, meh saya belanja sikit gambar. Ketiga-tiga phone ni boleh shoot 4K video at 60fps untuk kamera depan dan juga kamera belakang. Night mode dia juga ada improvement, but that one saya tak dapat cuba lagi lah. Yelah, zaman PKP sekarang pukul 8 mana boleh merayau lagi kat luar. Safety dan SOP pun kenalah patuhi all the time ya guys. By the way guys, if you guys perasan, daripada tadi saya asyik cerita pasal S21 Ultra je. Macam mana pula dengan S21 dan juga S21 Plus ni? Well, saya tak nak explain panjang lebar pasal perbezaan specs tu, korang boleh tengok dekat link yang saya share dekat bawah. Jom kita tengok sampel gambar ketiga-tiga phone ni. Overall bagi saya, kamera dia ni memang improve daripada S20 series yang sebelum ni, especially part zoom dia. Saya boleh kata S21 Ultra ni adalah king of zoom lah buat masa ni. Bercakap pasal display, untuk pertama kalinya since 2015, Samsung tidak menggunakan curved display pada flagship smartphone mereka. Galaxy S21 dan juga Galaxy S21 Plus, kedua-duanya menggunakan flat screen seperti S20 FE yang sebelum ni. Sementara S21 Ultra ada sedikit curve, tapi itu pun tidak terlalu obvious lah. Untuk curve screen lover dekat luar sana, maybe this is a bummer, but saya rasa flat screen is always better than curve, especially daripada segi durability. Satu lagi pembaharuan is adaptive refresh rate. So basically, if select mode ni, dia akan optimize refresh rate tu daripada 48 ke 120Hz based on konten yang korang view. Jadi this is basically to save the battery life, since S20 Ultra memang cepat habis bateri disebabkan refresh rate dia. So kita akan tengok kalau battery life dia ni memang betul-betul dah improve pada S21 Ultra ni, especially bila Samsung dah bagi 120Hz pada QHD+ resolution. Kesemua phone dalam series ni juga menggunakan Gorilla Glass Victus on display yang katanya paling kuat dan paling tahan lasak pada Samsung phone. Kira ni kali kedua lah Samsung guna glass ni selepas Note 20 Ultra.
Jadi korang tak perlu risau kalau jatuh ke, sebab Samsung claim dia scratch and damage resistant. Dengar ya, Samsung claim, bukan saya, bukan Direct Media, bukan Direct. Kalau apa-apa jadi, cari Samsung. Sure, ramai nak tahu keupayaan Exynos 2100 ni. Betul ke dah boleh setanding ataupun sehebat Snapdragon 888? Well, saya tak ada Snapdragon 888, tapi saya belanjalah sikit benchmark result untuk Exynos 2100 ni. Well, skor dia lagi tinggi ke lagi rendah berbanding Snapdragon 888? Itu korang kena google lah sendiri ya. Macam mana pula dengan gaming? Well, saya dah try main PUBG, saya dah try main Mobile Legend. Overall, dia punya performance tu memang smooth, tak ada laggy, dan dia punya setting grafik tu pun boleh set ke tahap paling maksimum lah. Dari segi hit tu boleh rasa, tapi terkawal. Taklah melampau. Macam biasa lah kan, kalau korang main heavy game tu memang akan rasa panas-panas sikit. Alright, saya pun dapat phone ni untuk a few days je. Overall saya boleh cakap dia punya performance tu memang level flagship smartphone lah. Tak ada apa yang saya nak komplain. Maybe if kita stop fikir pasal Exynos versus Snapdragon ni, kita akan lebih happy dan just enjoy je S21 series ni. One more thing before we end this. Galaxy S21 Ultra ni juga dia support S Pen. This is the first in the Galaxy S series yang ada support S Pen. Jadi you guys dah tak perlu guna Note dah untuk guna S Pen. Tapi of course lah ianya tak datang sekali dengan S Pen. S Pen ni korang kena beli asing. So since dia tak datang sekali dengan S Pen, tak adalah juga slot untuk S Pen. Sekarang biar saya cuba guna S Pen ni pada S21 Ultra ni. So actually function S Pen ni dia sangat limited. Dia hanyalah untuk menulis dan juga melukis. Yang lain semua dia tak support. But I think it's okay lah kalau korang just nak untuk menulis ataupun doodles. So nampak macam best je kan? Tapi sebenarnya ada kurangnya pada S21 series ni. Contohnya tak ada slot untuk micro SD card. So siapa yang rasa guna micro SD card 1TB Samsung Evo Plus memang GG lah. Kena delete dulu lah banyak benda kan. Selain daripada itu, fast charging untuk S21 Ultra ni hanya support 25W sahaja berbanding S20 Ultra dulu yang support 45W. Tapi tak apalah, charger pun dia tak bagi kan. Dan yang ketiga bagi saya, of course dia punya harga lah. If you guys nak yang the best dalam series ni, dan bagi saya yang berbaloi dari segi features dan juga pembaharuan, better korang beli S21 Ultra. Dan harga dia paling murah dalam 5299 macam tu. Kalau nak yang 16GB RAM pun ada, harga dia 5899. Dah level-level jenama buah dah. So guys, itu saja review saya untuk S21 series ni. Personally, saya impress lah dengan S21 series ni. Korang rasa macam mana? Adakah seperti yang korang harapkan ataupun tidak? Dan kalau you guys nak dapatkan S21 series ni, korang boleh kunjungi je kat mana-mana cawangan Direct yang berdekatan ataupun layari je www.directd.com.my. Ataupun korang klik je link dekat description kat bawah untuk pre-order. Semestinya original. If korang pre-order, korang boleh dapat a lot of awesome freebies. So don't miss out. Jadi itu saja daripada saya. Thanks for watching. Stay safe and see you in the next video. Adios.